Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keilmuan, salam integrasi ilmu akli dan nakli diucapkan kepada semua penonton yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi lantaran dengan izin dan kurnianya dapatlah kita sama-sama hadir pada malam ini bagi menjayakan forum santai yang bertajuk Realiti Kehidupan Beragama OKU Penglihatan Cap Nekah Kita di bawah anjuran pelajar tahun 3 pengajian Quran dan Sunnah dengan kerjasama Sekretariat Quran dan Sunnah serta Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum. InsyaAllah pada malam ini kita bawakan khas kepada penonton semua dua orang panel bagi bersama-sama menjayakan majlis kita, iaitu Encik Khairul Azmi bin Muhammad Saad dan Puan Azrin Junaida binti Abdul Aziz. Untuk makluman para hadirin sekalian, forum pada malam ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang mempunyai kesedaran dan maklumat bagi menyantuni golongan kelainan upaya sekaligus membekalkan graduan dengan kemahiran insaniah. Bagi memberkati majlis forum pada malam ini, marilah kita menadah tangan kehambaan dengan penuh keinsafan supaya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kelancaran program kita pada malam ini. Dipersilakan Saudara Abbas Taqif untuk memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انشرنا شعور المحبة بيننا واربط قلوبنا بالكرامة وأحسن أخلاقنا بالنور والهداية وثبت قلوبنا بكل الرعاية. اللهم ارزقنا متابعة النبيين واجعلنا من الساجدين لوجهك الكريم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحففنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولمن كان حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami memohon dari sifat ihsan yang dimiliki agar dikurniakan kepada kami nikmat dan kemakmuran. Lindungilah kami dari segala kemurkaan, permudahkanlah kami dalam melaksanakan tugas. Kami memohon keridaan ya Allah agar segala usaha kami direstui. Allahumma ja'al liqa'ana hadza birahmah wa iftiraqana min ba'dihi al-maghfirah wal ismata wa khatimuna bis-sa'adah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Abbas Taqif atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita mendapat rahmat hingga ke penghujungnya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan lagi dengan acara yang ditunggu-tunggu. Dengan ini, majlis dengan sukacita menjemput dan mempersilakan moderator kita pada malam ini yang tidak asing lagi, Saudari Nadrah binti Ahmad Marzuki, pelajar tahun 3 pengajian Quran dan Sunnah untuk mengendalikan majlis. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nurwan Zurina selaku pengacara majlis. Para hadirin, selamat datang ke sesi forum pada malam ini yang bertajuk Realiti Kehidupan Beragama OKU Penglihatan Cap Nekah Kita, yang pastinya menjanjikan perbincangan yang menarik kepada anda semua. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Forum Anjuran Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum, Universiti Sains Islam Malaysia ini akan berlangsung selama 2 jam untuk mengupas satu topik yang amat menarik. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya intipati di sebalik tajuk perbincangan kita pada malam ini. Jadi, anda semua jangan ke mana-mana.
InsyaAllah kita akan membincangkan tajuk ini dengan lebih lanjut lagi bersama-sama dua orang panel jemputan kita yang cukup hebat. Sebelum saya meneruskan agenda kita pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadrah Ahmad Marzuki atau lebih mesra dipanggil Nadrah, pelajar tahun 3 pengajian Quran dan Sunnah selaku moderator anda pada malam ini. Jadi di kesempatan ini, saya ingin memohon jasa baik para penonton di Facebook SQSU SIM. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan share di ruangan Facebook anda supaya dapat memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Baiklah, sidang para hadirin, sebelum topik tirai kita dibuka, orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Oleh itu, mulailah kiranya saya perkenalkan dahulu barisan panel kita yang cukup hebat dan istimewa yang kami tampilkan khas buat anda semua. Dengan ini, saya berbesar hati ingin menjemput dan mempersilakan Encik Azmi Saad dan Puan Azrin Junaida selaku panel jemputan kita pada malam ini. Dengan sukacitanya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum Encik Azmi, Puan Azrin. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Masya Allah. Puan Azrin apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, baik. Nampak berseri-seri barisan panel kita pada malam ni ya. Jadi sebelum tu saya nak bacakan dulu secara ringkas latar belakang tentang Encik Azmi dan juga Puan Azrin sebagai panel pada malam ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, panel yang pertama pastinya tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia. Tidak lain tidak bukan Encik Khairul Azmi Muhammad Saad atau lebih mesra dikenali sebagai Azmi Saad yang merupakan penyanyi dan pemuzik tanah air anggota Kelip Baskers. Encik Azmi Saad mula mencuri tumpuan industri seni tempatan sekitar tahun 2015 dan ketika itu beliau beraksi di pentas anugerah juara lagu ke-29 dan kehebatan persembahan itu membuahkan hasil sehingga beliau berjaya membawa kemenangan trofi kategori persembahan terbaik. Bukan itu sahaja, malah beliau juga merupakan penulis dan pencipta lagu Tulus yang mencetuskan fenomena dalam industri seni hiburan tanah air. Baiklah, panel kita yang kedua ni pun tak kurang hebatnya. Tidak lain tidak bukan teknologis Azrin Junaida Abdul Aziz atau lebih mesra dikenali sebagai Puan Azrin. Beliau merupakan ibu kepada Aisyah Humaira, seorang kanak-kanak yang istimewa berstatus OKU penglihatan. Puan Azrin dahulu merupakan seorang jurutera yang berkhidmat di Balikpapan Indonesia selama setahun. Kemudian beliau kembali ke tanah air dan berkhidmat 3 tahun di Malaysia iaitu di Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Dan untuk pengetahuan hadirin sekalian, Puan Azrin telah menyambung pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sejak tahun 2019 dan kini beliau sedang menjalankan pendidikan dalam bidang kejuruteraan self-fuel di peringkat Doktor Falsafah PhD. Sungguh hebat bukan? Bukan biasa-biasa latar belakang panel kita ni. Jadi, pada malam yang indah ini, kami bawakan khas kepada anda barisan panel yang cukup hebat dan saya yakin Encik Azmi dan juga Puan Azrin sendiri sudah tidak sabar lagi untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka supaya kita lebih cakna, prihatin dan seterusnya dapat mendidik perasaan empati terhadap golongan OKU penglihatan dari sudut keagamaan dalam kehidupan mereka. Dan untuk makluman hadirin sekalian, di akhir sesi perbincangan, kita akan beri peluang kepada para penonton untuk mengajukan sebarang persoalan. Dan insya-Allah kita akan merungkaikan satu persatu persoalan yang berada di minda para penonton. Baiklah, sekarang tanpa membuang masa lagi, saya ingin membuka tirai topik perbincangan kita pada malam ini dengan bertanyakan soalan pertama kepada Encik Azmi. Baiklah Encik Azmi, para hadirin sudah semestinya sedia maklum bahawa Encik Azmi merupakan seorang selebriti yang sangat hebat dalam bidang muzik tanah air yang berjaya menempa nama dan merangkul pelbagai anugerah sampai ke hari ini. Jadi sebelum kita ke soalan yang lebih berfokuskan kepada tajuk kita pada malam ini, saya ingin bertanya dululah kepada Encik Azmi. Apakah sebenarnya titik tolak yang menjadi pencetus kepada perjalanan kerjaya Encik Azmi pada hari ini? Mungkin ada peristiwa ataupun
perkara yang menjadi inspirasi kepada kerjaya seni Encik Azmi? Dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moderator kita, Cik Nadra, Puan Azrin dan semua yang menonton. Terima kasih beri peluang untuk saya bersantai malam ni lah. Saya sebenarnya bukanlah orang yang terlalu pandai ataupun terlalu fokus dalam walaupun saya okey penglihatan, tapi saya bukan orang yang terlalu rapat dalam persatuan yang boleh berkongsi banyak maklumat lah. Jadi saya cuma berkongsi apa yang saya tahulah. Okey, tentang soalan tadi, apakah inspirasi kan yang boleh buat saya bergerak dalam industri. Saya memang minat muzik daripada sekolah lagi. Cuma ialah daripada sekolah tu kita tak adalah tahu sangat. Kita main muzik tu sebab cikgu suruh lah. Jadi bukan sebab minat. Tapi lepas habis daripada sekolah, memang sendiri berjumpa, banyaknya bercampur dengan kawan-kawan kan. Bila jumpa kawan, kawan-kawan kita banyak yang minat muzik. Jadi dari situlah kawan kenalkan, dekat sini kita boleh belajar muzik. Lepas tu nak cari duit dengan muzik dekat mana. Jadi daripada situlah kita makin lama makin minat dan makin mendalami, dan sikit-sikit belajar dari pengalaman, belajar dari kawan-kawan, banyak masuk pertandingan macam itulah, untuk tambahkan ilmu, tambahkan kemahiran kita dalam bidang muzik lah. Saya minat asal muzik, apa saja berkaitan dengan muzik semua saya minat. Jadi kata nak cipta lagu ke, nak belajar main keyboard ke, main drum ke, main gitar ke, semua saya minat. Cuma ada yang saya lebih fokus ataupun ada yang kurang lah. Macam gitar saya kurang sikit, tapi keyboard saya fokus sikit. Menyanyi saya akan lebih fokus macam tu lah. Jadi kalau kata apa yang betul-betul mendorong saya, saya pun tak pastilah apa. Yang penting apa peluang yang datang, semua saya akan gunakan sehabis baik lah. Sebab saya memang minat sangat dengan muzik. Saya ingat lagi kalau kata zaman sebelum saya sebelum dikenali sebagai Azmi Khalifazkar kan, kerja utama saya sebagai jururut waktu tu. Saya pernah bekerja dekat downtown, malam lah, biasanya pukul 9 malam sampai pukul 1 pagi macam tu kan. Pernah juga kerja di Hospital Mata Hussein On. Waktu tu kerja macam office hour, tapi kerja saya sebagai juru urut lah. Saya buat refleksologi. Tapi walaupun kerja-kerja urut tu berbayar, kalau ada peluang untuk saya tunjukkan bakat saya, macam saya masuk pertandingan ke, ataupun saya dipanggil untuk buat persembahan ke, walaupun saya buat persembahan tu tak ada sebarang bayaran, saya akan pilih untuk pergi ke tempat yang saya boleh tunjukkan bakat saya. Jadi kerja saya sebagai juru urut tu untuk sumber pendapatan utama lah. Tapi kalau apa-apa peluang yang datang yang boleh saya tunjukkan bakat saya akan pergi ke situ walaupun tanpa bayaran. Dan pernah juga saya pergi, dah lah tak dapat bayaran, saya kena keluar duit lagi untuk tambang kan. Tapi saya sanggup sebab saya rasa itulah pengorbanan yang saya kena buat untuk saya tunjukkan bakat saya, supaya orang tahu yang saya ada bakat yang boleh saya gunakan untuk berbakti untuk tunjukkan pada orang lain lah. Jadi itu je lah yang saya buat untuk saya terus bertahan, untuk saya terus hidup dalam dunia ni dan dengan bermuzik lah, dan insyaAllah saya akan terus bersemangat lah untuk buat muzik. Dan muzik saya, lagu-lagu yang saya keluarkan, insyaAllah semuanya banyaknya berunsurkan nasihat yang mengajak orang supaya selalu buat kebaikan lah. Macam tu je lah. Baik, terima kasih kepada Encik Azmi atas pengalaman yang sungguh memberi inspirasi kepada kami sebentar tadi. Saya amat terkesan dengan pengalaman yang diceritakan oleh Encik Azmi. Katanya tidak pasti apa sebenarnya sumber inspirasi beliau. Tapi beliau kata beliau tak akan sia-siakan peluang yang datang. Dan terbuktilah bahawa sebenarnya usaha yang gigih tu mampu membuahkan hasil yang dapat membuatkan seorang itu mencapai cita-cita yang diingini. Baiklah para penonton, kita teruskan ke soalan yang seterusnya kepada panel kita yang kedua.
Saya dimaklumkan bahawa Puan Azrin telah mengambil keputusan untuk berhenti bekerja demi menumpukan perhatian sepenuhnya kepada anak tercinta Aisyah Humairah yang juga merupakan insan istimewa OKU Penglihatan. Jadi jika tidak keberatan, mungkin Puan Azrin boleh kongsikan kepada kami apakah titik tolak yang menjadikan Puan begitu tekad dan berani untuk mengambil keputusan tersebut. Sedangkan kerjaya Puan mungkin kerjaya yang boleh dikatakan hebat pada ketika itu. Dipersilakan Puan Azrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator kita yang comel hotel, bakal Ustazah ya. Saya juga berterima kasih kepada Ustaz Azham Razdi, Ustaz Akai, Ustaz juga Azmi Saad, Syekh Azmi Saad, dan kepada semua penonton yang hadir pada hari ini, termasuklah kepada semua pelajar-pelajar Fakulti Quran Sunnah ya. Jadi saya dengan hari ini dibeli satu dapat free satu lah. Saya dilamar seorang, saya bawa anak saya bersama Aisyah Humairah juga, jadi buy one free one hari ini. Okey, baik, berbalik kepada soalan tadi, apa titik tolak kepada kejayaan saya berhenti kerja dan fokus kepada anak saya yang diisytiharkan sebagai OKU Penglihatan. Begini, masa anak saya dilahirkan, dia sempurna, sihat elok, tetapi apabila masuk umur setahun 2 bulan, dia disahkan mempunyai kanser mata. Jadi sepanjang perjalanan untuk kita kata perubatan kepada mengubati kanser tadi, yang terkorban adalah mata. Jadi mata itu terpaksa dibuang untuk menyelamatkan dia. Jadi masa tu kami macam berumah tangga di hospital lah, di HKL. Sentiasa berulang-alik ke sana untuk proses kemoterapi dan banyak lagi lah prosedur yang perlu dilalui oleh Aisyah. Masa tu saya masih bekerja, office di Jalan Ampang, KL. Sentiasa ke KLCC untuk meeting, dan dalam masa yang sama suami saya juga bekerja offshore. Jadi kami terpaksa membuat pilihan lah antara sama ada kita meneruskan kehidupan dengan salah seorang berkorban, iaitu berhenti kerja untuk jaga anak yang istimewa yang dianugerahkan kepada kami. Pada peringkat awal masa dalam perubatan masih okey, maksudnya saya masih boleh terus bekerja, alhamdulillah suami pun masih bekerja dan rawatan masih boleh diteruskan. Tapi apabila anak saya mula bersekolah, masa tu saya hantar ke MAB Brickfield ya, itu di Persatuan Orang Buta Malaysia, MAB. Masa tu ada sedikit kesukaran yang mana saya terpaksa tengah hari dari office balik ambil anak, hantar ke Bangi, dari Brickfield rush ke Bangi, patah balik ke KLCC, dan benda tu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun proses yang sama, rutin yang sama. Kemudian bila masuk umur 5 tahun Aisyah, kami hantar ke sekolah Sungai Kantan Kajang. Jadi mula pula yang baru, rutin baru. Dari pagi hantar ke Kajang, patah balik ke office di Jalan Ampang, patah balik ke Kajang untuk ambil anak sekolah, hantar balik rumah, lepas tu balik ke office di Jalan Ampang, dan petang balik ke rumah di Bangi. Jadi benda tu memang saya ni masa tu dah jadi driver yang hampir menyamai F1 driver lah. Kira boleh bayang dari KLCC ke Kajang pick up Aisyah hantar ke Bangi balik ke Jalan Ampang. Jadi bila fikir-fikir, saya pun tak berniat lah nak jadi F1 driver kan. So saya ingat berbincang-bincang dengan suami, okeylah kita saya ambil keputusan untuk resign. Jadi berbalik pada soalan tadi, itulah titik tolak soalan moderator tadi, titiknya kepada kerjaya saya, titik noktah, dan penolaknya adalah untuk memberi tumpuan kepada pelajaran anak saya pada masa itu. Baik, saya menjawab.
Masya Allah, terima kasih kepada Puan Azrin atas kisah yang saya pasti menyentuh hati para penonton yang mendengar sebentar tadi. Saya juga terkesanlah dengan melihat pengorbanan dan jasa seorang ibu yang tiada tolok bandingannya kepada anaknya yang tercinta. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada perkongsian Puan Aziz sebentar tadi. Dan semoga kita lebih menghargai insan yang bergelar ibu. Okey, sebelum kita ke soalan yang seterusnya, saya ingin ingatkan kepada para penonton yang ingin bertanyakan sebarang soalan, bolehlah diajukan di ruangan komen Facebook SPS USIM. Anda boleh komen sekarang dan kami akan bacakan di slot Q&A nanti. Mana tahu ada yang nak request Cik Azmi menyanyi sikit ke kan? Okey, baiklah. Kita ke soalan yang seterusnya. Saya difahamkan bahawa Encik Azmi tidak dapat melihat sejak lahir lagi. Walaupun begitu, saya yakin bahawa ini bukanlah satu penghalang untuk Encik Azmi menjadi insan yang hebat dan juga hamba yang taat kepada perintahnya. Jadi, saya pasti ramai yang tertanya-tanya bagaimanakah sebenarnya proses perjalanan dan pengalaman Encik Azmi sendiri dalam mendapatkan asas ilmu agama Islam. Contohnya seperti membaca Al-Quran, memahami tajwid dan lain-lain. Mungkin Encik Azmi ada cara tersendiri ataupun mungkin ada bantuan daripada pihak lain yang membantu Encik Azmi dalam menjalani proses pembelajaran sehingga ke hari ini. Dipersilakan Encik Azmi. Okey, untuk mendalami ilmu agama sebab saya dulu tinggal di asrama daripada umur 9 tahun sampailah habis STPM. Jadi memang bila di asrama, saya dulu di Johor Bahru. Di asrama tu ada sekolah kebangsaan, ada juga sekolah agama. Jadi kita kena sembahyang 5 waktu di surau. Ada cikgu yang memantau. Jadi dari situlah saya banyak mendalami ilmu agama lah. Waktu dekat rumah sebelum masuk asrama tu memang dah diajar juga, mak ayah dah mula kenalkan macam mana sembahyang macam tu kan. Tapi sebab mak ayah tak ada ilmu yang kuat untuk mengajar orang tak nampak ni kan. Jadi dia tunjuklah sikit-sikit kan apa yang boleh cara baca macam tu. Jadi bila masuk asrama tu saya dah ada basic, cuma mungkin ada sikit-sikit yang kena dibetulkan dari segi pergerakan waktu nak sembahyang kan. Jadi di situlah cikgu ajar cara sebutan, belajar membaca Al-Quran Braille. Jadi dari asrama tu dan di asrama tu juga kita banyak sertai pertandingan musabaqah kan. Tiap-tiap tahun memang bila kita di Johor Bahru memang aktif lah dengan pertandingan musabaqah ni. Jadi di situ juga kita tambahkan pengalaman. Bila kita masuk pertandingan musabaqah kita kena belajar juga taranum sikit-sikit kan. Jadi banyaknya ilmu agama memang daripada sekolah lah. Daripada sekolah. Lepas tu bila dah setiap masa lah di sekolah kan, daripada kecil sampai ke besar memang kita aktif dalam bidang agama. Dalam bidang musabaqah ni. Lepas tu bila dah habis sekolah tu banyaknya sendiri je lah. Tak ada yang memantau sangat, jadi banyaknya sendiri. Kadang-kadang kita dengar ceramah agama, kita dengar kuliah kan, ataupun yalah dekat YouTube, dekat TV semua ada. Jadi macam tu je lah. Saya bukanlah orang yang macam ustazah yang mengajar ilmu agama pada orang lain kan. Jadi saya banyaknya ilmu agama untuk amalkan sendiri dan mungkin membimbing isteri, kalau insya-Allah ada rezeki anak, untuk anak nanti, macam tu je lah. Jadi tak adalah ilmu agama saya tu terlalu tinggi, tapi insya-Allah sikit-sikit bolehlah. Mudah-mudahan Allah terimalah setiap amalan saya dan apa yang saya buat tu betul mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi rasanya macam tu je lah. Asasnya daripada sekolah memang kita dipantau setiap masa, dan lepas sekolah banyaknya sendiri melalui YouTube, TV dan juga kawan-kawan, macam tu je lah. Oh, okey. Tadi saya macam tertarik lah dengan Encik Azmi ada sebut kan pernah join musabaqah. Kiranya Encik Azmi ni power lah teranum
Power tu tak lah. Boleh tapi, tak kami nak dengar sikit? Alah, nanti dulu. Tak ready. Satu ayat pun tak apa. Tak ready pula. Okey tak apalah, kita tunggu masa sesi Q&A nanti kan. Kita minta ada orang tanyakan ya. Okey. Terima kasih atas pengalaman yang menarik dari perkongsian Cik Azmi sebentar tadi. Apa pun saya tertarik dengan usaha dan kesungguhan Cik Azmi belajar untuk menunaikan kewajipan sebagai seorang Muslim. Walaupun kita tahu bahawa Encik Azmi menghadapi pelbagai cabaran untuk meneruskan kehidupan, namun terbuktilah bahawa setiap cabaran dan dugaan itu pasti ada penyelesaiannya tersendiri. Jadi kita dah lihat cabaran yang dihadapi oleh Encik Azmi dalam kehidupannya. Mungkin sekarang kita ingin tahu pula bagaimana dengan Puan Azrin. Seperti mana yang kita semua dah tahu, dalam mendidik dan membesarkan anak-anak tersayang, seorang ibu pastinya mempunyai cabaran dan dugaan yang tersendiri. Malah sebagai seorang ibu kepada anak yang istimewa, kami percaya Puan sendiri sudah semestinya mempunyai cabaran yang lebih besar dan mahu yang terbaik untuk anak-anak, terutamanya dari segi ilmu agama, untuk memastikan mereka ini dapat menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim yang hebat. Mungkin Puan Azrin boleh kongsikan kepada kami bagaimana Puan Azrin mendidik adik Aisyah dalam menjalani aktiviti harian di rumah dari segi menunaikan solat, baca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dipersilakan Puan. Terima kasih saudari moderator. Bila Cik Azmi bercerita tentang sekolah Princess Elizabeth tu, saya pun antara parents yang pernah pergi buat lawatan untuk bawa anak saya melihat keadaan sekolah bagaimana, sebab di situ memang adalah tempat untuk mendidik anak-anak yang ada masalah dengan penglihatan. Mereka mempunyai guru-guru yang hebat, ustaz-ustaz yang hebat. Tetapi masa tu ada timbul satu konflik identiti sikit dalam diri saya dan suami. Saya rasa macam, boleh ke saya nak melepaskan Aisyah pergi ke sekolah sana, sedangkan saya boleh besarkan adik-adik beradik dia yang lain. Untuk maklumat, saya ada 4 orang anak. Jadi macam mana saya kena pisahkan Aisyah, hantar ke Johor, kami di Bangi. Jadi pada ketika itu Aisyah umur 3 tahun, saya pun cuba untuk belajar Iqra' Braille, perkataan-perkataan Braille tu, dan masa tu saya pergi ke program literasi Al-Quran Braille yang dianjurkan oleh KL Braille Resources Miriam Berhad tahun 2016. Masa tu ada Datuk Mahasan saya pergi dengan Ustazah Rohana, guru Aisyah di SK Sungai Kantan. Ustazah ada tengah menonton kita live sekarang. Dia antara salah seorang tulang belakang yang menjadi penggerak kenapa saya sendiri belajar Braille. Jadi bila saya belajar bila pergi ke literasi Braille tadi, bukanlah terus pandai Braille. Jadi masa tu terjumpa seorang Ustaz Sumairi. Dia ni masa tu bekerja dengan KL Braille Resources. Dia menulis satu buku, tapi buku dia dalam Braille, panduan membaca Al-Quran Braille. Jadi saya tanya Ustaz masa tu, Ustaz ada tak buku ni untuk orang celek macam saya untuk dibaca? Dia kata tak ada. Untuk tulisan Braille je. Jadi timbul masalah. Macam mana saya nak ajar pula kan anak saya kat situ. Jadi balik masa tu saya dah belajar Braille lah. Saya dah belajar Braille yang biasa, Braille BM, grade 1, grade 2 tak pandai lah masa tu. Jadi balik saya transkrip satu persatu apa yang Ustaz Sumairi tulis dalam buku dia tu, panduan membaca Al-Quran Braille. Jadi dari situ saya dapat huruf alif .1, ba .1, 2, macam itulah balik. Jadi saya mula ajar perkataan huruf-huruf hijaiyah tadi kepada anak saya dengan ambil button, saya letak ke dalam buku, saya gam ke dalam buku dari alif sampai ya. Jadi di situ dia mula belajar sendiri benda tu. Jadi saya dengan Ustazah Rohana tadi pun dekat sekolah, kami terpaksalah ulang kaji buku tu berulang kali, dan Ustazah mengajar di sekolah, saya mengajar di rumah. Sampailah lepas tu saya minta kepada penulis buku tadi, saya minta
boleh tak kalau buat kelas untuk ajar anak saya. Dia masa tu Ustaz Sumairi masih bekerja dengan KL Braille Resources. Jadi Ustaz Sumairi kata dia ada tanggungjawab lah untuk bekerja dengan company KL Braille. Jadi masa tu saya kebetulan memang pengurusi PDK Permata Brickville. PDK Permata ni sebuah pemulihan dalam komuniti untuk anak-anak yang ada masalah penglihatan. Jadi di situ saya mulalah melamar Ustaz Sumairi masa tu untuk datang ke PDK Permata seminggu sekali untuk ajar anak-anak di PDK Permata ajar Iqra' Braille. Jadi sambutan masa tu kita mula dengan 3 orang dalam kelas, kawan-kawan Aisyah. Kemudian ada 6 orang dalam kelas. Jadi alhamdulillah kelas diteruskan sampailah Ustaz Sumairi letak jawatan dari KL Braille Resources. Jadi lebih menumpukan perhatian untuk pengajaran Al-Quran kepada anak-anak yang bermasalah penglihatan ini termasuk Aisyah. Sehinggalah pada tahun 2018 Masjid Sultan Mizan mengambil satu inisiatif yang bagus. Dia wujudkan kelas Braille, Al-Quran Braille di Masjid Besi, Masjid Sultan Mizan, Putrajaya. Jadi semua perbelanjaan untuk bayar kepada ustaz, untuk tempat belajar disediakan oleh Masjid Sultan Mizan. Jadi di situ anak saya dihantar untuk belajar Al-Quran di situ dengan Ustaz Sumairi. Sampailah sekarang. Dan anak saya pun macam Cik Azmi juga masuk musabaqah Al-Quran tilawah. Jadi alhamdulillah tahun lepas dia dapat nombor 3 kebangsaan. Alhamdulillah. So saya rasa sampai situ je lah perkongsian saya tentang pelajaran Masya Allah. Terima kasih Puan Azrin Junaida atas perkongsian Puan Aziz sebentar tadi. Wah, rupanya dua-dua panel kita ni hebat ya. Dalam bertaranum. Saya macam tertarik nak dengar. Nanti saya beritahu kenapa. Okey. Terima kasih atas perkongsian Puan Aziz sebentar tadi. Saya amat tertariklah dengan cara bagaimana Puan Aisyah mendidik adik Aisyah dalam mempelajari ilmu agama, bermula dengan Puan Azrin sendiri yang belajar Braille kan, betul tak? Kemudian mengajarkan kepada Aisyah, and then kemudian baru hantar Aisyah ke sekolah. Dan hal ini sebenarnya sangat memberi kesan lah dan impak yang besar buat saya, terutama yang sebagai penonton yang mendengar. Dan dari sini saya dapat simpulkan bahawa sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mendalami ilmu agama. Cuma mungkin cara pelaksanaannya berbeza-beza mengikut kemampuan individu masing-masing. Baiklah, sebelum kita ke soalan yang terakhir untuk kedua panel kita, saya ingin ingatkan sekali lagi kepada para penonton yang ingin bertanyakan sebarang soalan, bolehlah diajukan di ruangan komen Facebook SQS USIM. Anda boleh komen sekarang dan kami akan bacakan di slot Q&A nanti. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kepada Encik Azmi. Baiklah Encik Azmi, saya pasti Encik Azmi sendiri sedia maklum bahawa pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dalam menyediakan kemudahan-kemudahan untuk orang kurang upaya di Malaysia dari semasa ke semasa. Jadi soalannya, sejauh mana fasiliti-fasiliti yang ada ini mampu membantu Encik Azmi dalam melakukan kehidupan seharian? Dan pada pendapat Encik Azmi sendiri, adakah kemudahan yang disediakan ini layak dipanggil mesra OKU ataupun mungkin ada penambahbaikan yang Encik Azmi rasa boleh dilakukan bagi menyenangkan lagi urusan harian golongan kurang upaya di luar sana? Dipersilakan Encik Azmi. Okey, alhamdulillah kalau kita kalau saya boleh ingat-ingat baliklah, memang banyaklah peningkatan dari segi kemudahan yang disediakan lah berbanding 10-20 tahun lepas kan. Kira zaman dulu kita tak pernah, saya datang KL tak pernah ada pun blind track tu kan untuk kita berjalan di kaki lima tu, ada track tu, dulu tak pernah ada. Jadi bila saya ingat saya habis sekolah, saya datang dah mula ada benda tu. Jadi itu pun antara peningkatan yang ada. Lepas tu lift dulu tak ada braille, lepas tu ada braille. Jadi banyaklah peningkatan dan dari segi masyarakat pun banyak juga yang dah terbuka. Jadi semenjak ada Facebook, ada YouTube, jadi banyak pendedahan yang dah diberikan tentang orang OKU pada masyarakat, dan masyarakat pun dah boleh terima tentang kewujudan orang OKU di Malaysia ni lah.
Tapi kalau nak dikatakan cukup baik, saya rasa belum betul-betul cukup lah dari segi kemudahan yang disediakan. Contohnya mungkin ada juga dari segi OKU yang lain kan, yang mungkin berkursi roda, yang diorang ada juga masalah diorang lah. Tapi yang saya boleh kongsikan tentang apa yang saya aktiviti seharian saya lah, yang selalunya macam mengganggu, contohnya dari segi lift. Lift sekarang ada braille tapi tak ada suara notification untuk setiap tingkat tu kan. Kita dah sampai tingkat berapa. Jadi bila kita tak tahu, tak ada suara tu, kita tak tahu kita dekat tingkat berapa. Kena macam rumah saya sekarang rumah tingkat 25. Hari tu saya kena naik dari bawah lah, dari atas nak turun bawah. Nak turun saya ingatkan dah sampai G. Jadi saya turun rupa-rupanya tingkat 3. Lepas tu saya masuk balik, tak ada orang waktu tu saya nak tanya. Jadi saya masuk balik, saya tahu itu bukan G, sebab biasanya kalau dekat G, dekat button untuk kita tekan untuk buka lift tu ada satu je, sebab dia tak ada turun bawah, dia untuk naik atas je kan. Jadi saya raba dekat situ, alamak ada satu je, ada 2, maknanya ni bukan G ni. Jadi saya masuk balik, saya nak tak sempat tekan G, dia dah naik atas. Rupanya ada orang atas tekan. Jadi naik atas balik. Lepas tu orang kat atas tu tanya, "Cik nak pergi tingkat mana nak pergi G." Okey. Lepas tu saya turun bawah. Rupanya orang, saya pula silapnya waktu tu tak tanya orang tu nak turun tingkat berapa. Jadi bila dah sampai bawah, dia pula dia turun. Saya pun ikutlah dia turun. Lepas tu saya tak teraba pula yang tempat tu sebab saya confident. Waktu tu kebetulan nak cepat lah, ada orang tunggu dekat bawah kan, jadi kita kelang kabut sikit. Jadi saya pun ingat orang tu turun dekat G. Lepas tu saya pun ikut turun, rupanya tingkat 1. Itu pula saya tahu sebab ada orang lain, "Cik nak pergi tingkat apa?" "Tingkat G." "Oh ni baru tingkat 1 dah, kena masuk balik lift lah." Jadi agak susah lah bila tak ada suara tu, notification tu kan. Jadi itu antara kemudahan yang bagi saya sangat penting lah. Sebab saya boleh berjalan sendiri. Ramailah kawan-kawan yang kebanyakan yang tinggal di Kuala Lumpur ni, kita boleh berjalan sendiri, naik Grab ke naik LRT. Biasanya bila kita dah biasa tu kita boleh buat sendiri. Tapi bila masalah-masalah yang macam ni lah, dia agak mengganggu sikit lah. Macam saya bila kita nak pergi, contohnya pernah juga saya nak pergi bercuti kan, pergi hotel lah. Jadi kita tak tahu alamat ni tingkat berapa ni. Jadi pernah juga bila saya bercuti dekat hotel tu, katalah bilik saya waktu tu tingkat 6. Jadi bila saya dah masuk bilik, nak pergi, bila kita register tu nak masuk bilik, dia orang bawa. Jadi bila kita nak keluar tu, nak pergi makan ke apa ke misalnya kan, kita keluar sendiri. Jadi bila kita keluar sendiri tu, saya pergi dekat lift tu, dekat situ ada tong sampah. Dekat situ saya buat inisiatif sendirilah, mulut tong sampah tu untuk kita masukkan sampah tu kan, saya pusingkan dia menghala ke lain. Biasa dia menghadap ke depan, jadi saya pusingkan dia menghadap ke tepi. Jadi setiap kali saya balik daripada makan ke, daripada keluar nak balik ke bilik, saya tekan lift, sebab lift ada braille tapi tak ada suara. Jadi saya tekan lift, bila dah sampai, saya rasa dia tingkat 6, pintu lift tu buka, saya raba dulu tong sampah tu. Jadi tong sampah dia betul-betul tepi lift je. Saya ulur tangan keluar, raba. Oh ni mulut hala ke depan. Kalau depan ni bukan ni. Masuk balik. Nanti dah sampai tu baru saya jumpa yang tong sampah hala ke arah yang saya buat. Betul dekat 6. Jadi nak pergi ke bilik tu kita dah hafal. Kita boleh hafal berapa pintu nak sampai ke bilik kita. Jadi yang tu okey lah. Jadi antaranya itulah lift. Lepas tu alhamdulillah sekarang, dulu yang selalu saya suarakan masalah mesin ATM lah, sebab kita untuk perbankan internet misalnya kita boleh buat, nak transfer duit, nak tengok baki, semua kita boleh. Tapi bila kita tak ada mesin ATM yang membantu kita untuk keluarkan cash, tu agak susah juga. Selalunya kita terpaksa minta tolong kawan lah. Saya pernah ada pengalaman lah, mungkin boleh saya kongsikan. Saya pernah ada pengalaman duit kena curi dengan orang lain lah. Waktu tu saya percayakan dia sebab hari-hari saya dengan seorang kawan ni lah, macam pembantu saya lah. Hari-hari dengan dia. Jadi setiap kali saya pergi ATM, saya minta tolong dia keluarkan duit. Jadi sampai satu tahap tu saya dah macam
selalunya bila time kita minta dia keluarkan duit, kita masukkan nombor PIN sendiri. Tapi bila dah hari-hari dengan dia kan, saya pun macam tak apalah, tolong je lah keluarkan. Jadi dia dah hafal nombor PIN kita. Jadi ada satu hari tu saya tengah praktis. Saya dengan Khalid Basri, kita ada studio dulu dekat Brickfields. Jadi kita tengah praktis. Saya punya bag tu saya tinggalkan dekat satu tempat lah, memang atas meja lah kiranya. Jadi kawan ni dia dah hafal nombor PIN saya, dia pergi ambil kad tu. Saya tengah praktis waktu tu, ada event yang banyak lagu kita kena main, jadi kita praktis waktu tu agak lama lah, 2-3 jam agak. Jadi dia sempat pergi ATM, dia keluarkan duit saya. Lepas tu dia letak balik kad tu. Jadi kita tak tahu kad tu hilang sebenarnya. Kad tu ada tapi kita tak tahu duit dalam tu tak ada. Sampailah saya nak pergi waktu tu buffet buka puasa kan, kita nak bayar, rupanya dalam tu dah duit tak cukup. Lepas tu saya check balik, ada orang keluarkan duit ni. Kita check guna internet kan, ada orang keluarkan duit. Dari situlah saya tahu. Jadi saya dapat tahu orang tu sebab saya tak ada orang lain yang hafal nombor PIN saya, memang dia je yang hafal lah. Jadi saya tahulah dia. Jadi selesailah perkara tu, akhirnya selesai. Tapi itulah, bila tak ada mesin ATM yang bersuara tu, kita terpaksa berisikolah kongsikan kita punya nombor PIN pada orang lain macam tu kan. Jadi alhamdulillah sekarang dah ada, setakat ni baru saya tahu ada satu mesin ATM bersuara dekat di Hong Leong Bank dekat Brickfields. Jadi saya rasa teknologi tu ada sebenarnya. Sebelum ni saya pernah dengar benda tu kat luar negara, tapi dekat Malaysia dah ada. Cuma tak banyak bank yang tahu dan tak banyak bank yang nak yang cakna yang nak berikan kemudahan tu pada kami lah. Lepas tu kemudahan lain macam bagi saya, kalau macam dekat surau, saya ingat dulu isi saya lah, sebab saya selalu kalau keluar ada kawan yang macam ada manager saya ke ataupun ada kawan yang bawa kan. Tapi kalau saya keluar dengan isteri kadang saya ada kawan, isteri seorang, saya bawa isteri. Jadi kalau kita keluar dekat mall ke misalnya, bila kita nak solat tu, isteri lah yang selalu bermasalah. Katalah dia dah ambil uduk semua, dia nak pergi ke soft tu dia tak tahu. Jadi pernah waktu tu dia minta tolong orang, dia panggil-panggil tapi tak ada orang tolong. Jadi macam orang, kita tak adalah nak salahkan masyarakat, tapi mungkin dia orang tak tahu nak tolong macam mana. Ataupun mungkin juga dia orang takut ke, yelah pandangan masyarakat kan, dia orang tak biasa kan. Jadi waktu tu isteri terkapai-kapai lah macam mencari macam mana nak pergi soft ni kan. Jadi mungkin juga saya rasa kalau dapat waktu, saya ingat dulu waktu dekat Johor dulu, dekat setiap soft tu dia orang ada sediakan macam pembarik macam kayu lah. Jadi kita tahu ni tempat letak tumit kita, dia akan timbul sikit. Jadi kita ikut guide daripada tempat yang timbul tu. Ataupun pernah juga dulu saya jumpa setiap soft tu ada kapet dia macam terpisah-terpisah macam tu kan. Jadi kita gunakan pemisah yang mencantumkan setiap kapet tu, itulah kita letak tumit kita kat situ. Jadi kita tahu arah kiblat kita dan kita tahu ni soft barisan untuk kita ni lah. Dan pernah juga kalau macam saya sendiri, kalau kata seorang-seorang pergi mall, surau dekat mall ke, kita terpaksa pegang orang kan. Orang tengah sembahyang tu kita raba belakang dia, sini soft dia. Jadi kalau dapat dimudahkan untuk tu lebih baik lah. Dan yang lain saya rasa kemudahan lain macam Al-Quran Braille kan, saya rasa kalaulah dapat pihak kerajaan sediakan ataupun yalah berikan kita Al-Quran Braille yang dalam mesin dia. Sebab pernah juga saya dengar, saya tak pernah pegang lagi, tapi kita ada satu device yang kita boleh connect pada handphone kita ataupun kita boleh letak memory card dalam tu dan dia akan timbul huruf Braille kat situ kan. Jadi kalau dah dapat device tu diberikan pada kita, mungkin agak mahal lah device tu, tapi dia sangat membantulah untuk siapa-siapa yang nak baca Al-Quran kan. Sebab kalau macam sekarang kita satu buku Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran tu sampai 6 buku. Jadi kalau kita nak bawa ke mana-mana, kita nak bertadarus ke kan, kita kena pilih lah, kita nak kena bawa jilid yang mana, kita tak boleh nak bawa 30 juzuk terus. Jadi sebab nak bawa satu kotak tu agak berat, dengan kita nak berjalan nak pegang tongkat lagi lah, jadi agak susah kan. Jadi kalau ada device tu dia sangat membantulah. Dan mungkin kemudahan lain ada yang mungkin saya tak terlintas. Itu antara kemudahan yang saya rasa sangat
sangat membantulah kalau dapat diberikan pada orang kurang upaya penglihatan lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Azmi kerana sudi menjawab persoalan kita sebentar tadi. Banyak juga sebenarnya kemudahan-kemudahan yang belum disediakan. Dan saya harap agar pihak kerajaan mampu ketengahkanlah dan menyumbang lebih banyak lagi kepada fasiliti-fasiliti ini supaya memudahkan lagi urusan harian bagi insan istimewa ini. Okey. Tanpa membuang masa, kita teruskan ke soalan yang terakhir sebelum kita ke sesi soal jawab selepas ini. Saya ingin bertanya kepada Puan Azrin. Seperti kanak-kanak yang lain, anak-anak OKU ni juga berhak memenuhi keperluan rohani dengan didikan agama Islam. Namun masih terdapat segelintir masyarakat di luar sana yang tidak ada kesedaran yang mendalam tentang didikan agama terhadap golongan kurang upaya, terutamanya kepada anak-anak OKU. Bahkan kita dapat lihat masih wujud stigma dan prejudis terhadap keupayaan anak-anak istimewa ini. Jadi, bagaimana Puan Azrin berdepan dengan persoalan ataupun buah mulut masyarakat tentang perkara ini? Dipersilakan Puan Azrin. Baik, terima kasih sekali lagi Cik Moderator. Soalan tentang bagaimana mendepani masyarakat dengan anak-anak yang berkeperluan khas penglihatan ini, saya masa anak tengah buat rawatan di HKL suatu masa dulu, masa tu kita baru habis buat kemo. Jadi anak saya dia jalan sendiri masa tu nak balik. Tiba-tiba dekat depan pintu nak masuk ke ward pediatrik tu ada seorang budak, dia tengah nangis-nangis, mak dia ambil handphone. Jadi dia kata dekat budak tu, tu tengok budak tu, tu dah jadi buta tu sebab main handphone banyak sangat. Jadi anak saya masa tu terus menangis. Tanya, mak, Aisyah tak salah mak, Aisyah tak pernah main handphone. Kenapa Aisyah dikata Aisyah buta sebab handphone? Jadi saya kata, terus saya pun macam mana ni nak jaga hati masyarakat atau nak jaga hati anak saya. Jadi saya terus pergi kepada orang tu tadi, saya cakap, Assalamualaikum Puan, saya minta maaf. Tadi saya dengar Puan ada kata dekat anak Puan, tengok jadi macam anak saya buta sebab banyak main handphone. Anak saya tak main handphone Puan. Saya cakap macam tu. Jadi dia yang dengar, oh okey, dia terkejut. Saya pergi tegur direct dan saya kata anak saya kena kanser Puan. Lepas tu terus dia tarik tangan anak dia, lari-lari, kanser. Budak kanser. Dah timbul satu soalan baru pula kan. Tadi masalah tentang penglihatan, sekarang kanser pula. Jadi ini ada, bila jadi gitu, anak saya yang menangis tadi, saya cerita pada anak saya lah. Satu masa dulu sahabat Nabi Luqmanul Hakim pernah bawa kuda dengan anak dia berjalan. Jadi anak duduk atas kuda, orang kata tengok ayah dia tu kenapa bagi anak duduk atas kuda kan, berjalan. Budak ni sampai tak hormat orang tua lah kan. Jadi turun anak Luqmanul Hakim berjalan, ayahnya pula naik atas kuda. Pun masih orang kata, tengok tu, ayah duduk atas kuda, kenapa anak tu berjalan sampai hati ayah tu kan. Jadi sekarang dua-dua naik atas kuda. Bila dua-dua naik atas kuda, orang kata, kesianlah, dua-dua orang naik atas kuda, kuda tu kecil. Jadi turun kedua-dua menuntun kuda tu berjalan. Masih juga orang cakap, tengok tu, dah ada kuda tak naik. Jadi pandangan orang ini sebenarnya sentiasa berubah-ubah. Itu lumrah manusia. Walau apa pun yang kita lakukan, kita takkan terlepas dari kata-kata orang. Jadi tak kira lah kalau kita buat baik ke, kita buat salah ke, kita tetap akan dipersalahkan kan. Jadi itu satu cabaran. Jadi di situ untuk menidakkan kata orang, saya sentiasa ceritalah benda tu kepada anak saya Aisyah dan juga anak-anak saya yang lain lah. Jadi kalau kita buat sesuatu, kalau kita rasa benda tu betul, lillahi ta'ala, kita buat benda tu, teruskan buat. Jangan kita stop kerana kata-kata orang. Okey, kemudian satu habit anak saya ni dulu, dari kecil sampai besar, dia suka mencelah kita bercakap. Mungkin kerana satu, dia tak nampak.
kan. Jadi kadang-kadang saya pun Aisyah duduk diam. Saya akan macam itulah lebih kurang kan. Jadi sampai satu hari saya terbaca dalam Al-Quran dalam surah Abasa ayat 1 sampai 6, di mana dalam itu Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masa tu tengah bersembang lah kita katakan dengan orang Quraisy. Jadi Rasulullah tengah nak berbincanglah tentang Islam dengan orang Quraisy. Datanglah Abdullah ibnu Maktum, iaitu seorang buta. Sesuailah dengan nama pusat pendidikan Ibnu Maktum pada hari ini kan. Jadi Ibnu Maktum tadi, Abdullah Ibnu Maktum adalah seorang buta. Dia datang bertanya kepada Rasulullah, bacakan ayat Quran kepadaku. Tapi Rasulullah macam tak mengindahkan Abdullah Ibnu Maktum dan terus bersembang dengan orang-orang Quraisy tadi. Sehinggalah turun ayat Abasa tadi yang menegur tentang Rasulullah tadi. Jadi bila sesuatu itu ditegur dalam Al-Quran, maka teguran itu sebenarnya keras. Jadi itu sebenarnya adalah teguran kepada saya sendiri yang dianugerahkan dengan anak yang mempunyai masalah penglihatan yang tak boleh nampak. Jadi secara psikologinya dia memang tak tahu apa yang kita tengah buat. Tapi bila Al-Quran mengatakan kita kena layan dia, jadi kita kena layan lah maksudnya. Di situ saya pun terpaksalah ubah pandangan saya. Baik, kalau saya tengah bercakap dengan siapa pun, anak saya itu dia telah disebut di dalam Al-Quran. Rasulullah bahkan ditegur kerana kejadian tak melayan Abdullah Ibnu Maktum yang meminta Rasulullah membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Jadi apalagi kita ibu bapa yang dibagi anugerah ini. Anugerah itu sebenarnya amanah amanah yang bukan ujian kepada anak saya, tetapi ini adalah ujian kepada kami sekeluarga, ujian kepada masyarakat termasuk anda juga. Ya, pelajar-pelajar Al-Quran dan Sunnah, bila kita semua dipilih sebagai orang yang cakna tentang OKU, terutamanya OKU penglihatan, maka inilah tanggungjawab yang terpaksa kita galas. Memang berat tanggungjawab itu. Jadi macam contohlah kepada pelajar-pelajar di Fakulti Quran Sunnah USIM, apabila dah dibagi pengetahuan tentang Al-Quran Braille, maka ini adalah tanggungjawab kepada semua pelajar-pelajar untuk keluar menyebarkan ilmu yang Allah bagi ini, kerana di luar sana masih ramai sebenarnya anak-anak seperti anak saya yang tak tahu Al-Quran itu macam mana. Masih ramai lagi yang tak ke sekolah juga sebenarnya yang bermasalah penglihatan, kerana dan ada juga segelintir yang masih kata Al-Quran itu cuma perlu dihafal oleh orang buta, tak perlu dibaca. Sedangkan kita sudah ada teknologi baru yang mana Al-Quran itu telah diterjemahkan ke dalam huruf Braille. Jadi ini adalah antara peluang kepada anak-anak OKU untuk belajar sejak mereka daripada kecil, belajar tentang Al-Quran ini, tentang Al-Quran Braille. Seingat saya lah masa di PDK Permata tu, kita ada lebih kurang 33 orang pelajar yang mempunyai masalah penglihatan. Jadi dalam berapa orang saja yang terdiri daripada bukan Islam dan selebihnya adalah Islam. Apabila kita buka kelas pengajian Al-Quran Braille, Iqra' Braille, yang hadir cuma 3 orang dan maksimum yang hadir adalah 6 orang. Di situ pun maksudnya saya sendiri pun tak mampu menarik orang untuk ajak kawan-kawan Aisyah jom kita mengaji, sebab kesedaran itu masih belum meluas ya. Sebab masih ada lagi kata-kata yang kalau bermasalah penglihatan ni cukup sekadar kita hafal Quran. Tetapi masalah yang timbul apabila menghafal saja, bila terlupa, kadang-kadang kita ni ialah manusia tu mudah lupa kan. Bila kita terlupa, ke mana nak merujuk kepada anak-anak Braille, anak-anak yang bermasalah penglihatan. Kalau kita ada Al-Quran Braille, kita boleh refer ke situ balik. Jadi berbalik kepada yang Cik Azmi anjurkan tadi supaya ada device yang ada tu, Alhamdulillah saya beli kepada anak saya. Device tu namanya Orbit. Jadi masukkan ke SIM card, macam bukan SIM card, dia SD card, masuk Al-Quran di dalam itu, jadi anak saya boleh baca dalam Braille Al-Quran di situ, jadi boleh bawa ke mana-mana. Cuma satu masalah sikit kat situ, bila pertandingan musabaqah tilawah Al-Quran, bila masuk tilawah kita kena baca Al-Quran Braille. Kita tak boleh baca daripada Orbit.
Jadi yang untuk tahun ini masa pertandingan kebetulan ibu saya meninggal di Kedah, kami balik tanpa bawa Al-Quran Braille, kami cuma bawa Orbit. Jadi anak saya terpaksa cari Quran Braille lah untuk masuk pertandingan tilawah tersebut. Jadi alhamdulillah ada seorang cikgu Aziz dari sekolah Jabi pinjamkan kepada kami Al-Quran Braille untuk pertandingan tilawah tu tadi. Jadi kalau nak bercakap tentang perkara-perkara lain, mungkin anak saya masih kecil lagi, jadi saya tak tahu cabaran yang macam lebih jelas yang macam Cik Azmi terangkan. Jadi setakat yang untuk Braille tu, Al-Quran Braille macam itulah cabarannya yang tadi tu. Dan saya rasa semua ni dibuat kerana saya yakinlah Allah pernah dalam Quran pun ada katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang maksudnya sesungguhnya Allah itu tak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka sendiri berusaha untuk mengubah nasib mereka. Jadi untuk dalam kes Aisyah ni, Aisyah lah kena berusaha untuk mengubah nasib dirinya sendiri, mengubah nasib orang-orang OKU penglihatan, dan kita akan bantu dari belakang. Sekian saudari. Terima kasih Puan Nazrin kerana sudi menjawab soalan kita sebentar tadi. Betul lah, kita kata macam kita ni tak boleh nak puaskan hati semua orang. Ada je yang tak kena. Kalau orang ni okey, orang ni pula tak okey kan. Jadi semoga perkongsian daripada Puan Azrin tadi tu dapat membuka mata masyarakat di luar sana supaya dapat mengubah persepsi mereka terhadap komuniti orang kurang upaya dan meraihkan kekurangan mereka yang istimewa ini, serta tidak membuatkan mereka tu rasa diri mereka terasing dalam kalangan masyarakat. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Azmi Saad dan juga Puan Azrin Junaida atas perkongsian yang amat hebat dan menarik sebentar tadi. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh mereka dengan sebaik mungkin. Kini majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama panel jemputan. Saya percaya banyak persoalan yang bermain di fikiran para penonton. Jadi sekarang saya mengalu-alukan dan beri laluan kepada anda semua untuk bertanyakan berkenaan tajuk perkongsian kita bersama barisan panel pada malam ini. Jadi anda boleh menulis soalan di ruangan komen Facebook SQS USIM. Baiklah, kita tunggu. Ada ke tak soalan? Okey, baik. Kita akan teruskan kepada soalan kita yang pertama daripada saudari Fatin. Sepanjang Encik Azmi menjadi selebriti, pernahkah Encik Azmi menghadapi situasi negatif daripada orang sekeliling? Bagaimana Encik Azmi menghadapi situasi seperti ini? Ya, silakan Encik Azmi. Okey, dan untuk negatif saya rasa saya jarang nilai sesuatu tu negatif. Saya tak tahu mungkin sebab apa-apa pun yang jadi, pernah juga macam dululah saya pernah dengan isteri waktu tu berjalan berdua. Saya dengan isteri dulu tak nampak, tapi alhamdulillah dekat KL ni kita lagi-lagi sebelum ada Grab, dulu kan memang kita banyak naik LRT. Jadi kalau kita nak beli kelengkapan harian pun kita pergi berdua, pergi mall, pergi dekat Masjid Jamek dulu. Jadi pernah saya jalan dengan isteri pergi dekat Masjid Jamek nak beli tudung untuk isteri waktu tu lah. Jadi kita jalan dari satu kedai ke satu kedai. Kita macam itulah, kita singgah. Saya hafal jalan, dah hafal sebab kali pertama kita akan minta orang yang nampak bawakan dulu. Kita biasakan kat tempat tu. Dah bila sekali pertama dah jalan tu pun insya-Allah saya dah boleh agak lah. Jadi kita agak-agak. Lepas tu kita akan kali kedua tu kita akan langgar-langgar jugalah. Bila kita langgar tu baru kita tahu oh sini ada ni. Kita jalan depan lagi, langgar lagi, oh sini ada ni lah. Jadi mesti kena langgar juga baru kita boleh hafal jalan tu. Jadi waktu ni dah kali memang jalan tu belum betul-betul biasa tapi dah boleh jalan lah. Jadi saya singgah satu kedai, tanya ni jual apa ni jual kasut, ni jual apa. Jadi saya tanya gitu lah. Jadi saya nak cari kedai jual tudung ni. Situ dia tunjuk. Jadi saya masuk kedai tudung tu, makcik tu, dek, dia bagi duit 40 sen waktu tu, 40 sen. Dia ingat kita datang tu untuk minta sedekah lah. Jadi pernah juga kena macam tu, tapi saya tak anggap satu negatif. Mungkin kalau kita
muda kecil hati kan, kita memang akan rasa, kenapa lah makcik ni, aku nak bagi duit dekat dia, dia pula bagi duit kat kita kan. Itu macam kita akan rasa terhina lah kan. Orang kita yang nak beli barang tapi orang ingat kita nak minta sedekah. Tapi saya selalu nilai macam nak buat macam mana kan, sebab memang ramai juga kawan-kawan yang sama macam saya yang buat kerja macam tu kan, pergi ke satu tempat dia jual tisu ke ataupun dia minta sedekah. Jadi mungkin makcik tu memang dah banyak kali terjumpa katnya. Jadi saya anggap macam tu je lah. Jadi bila saya bercakap makcik, bukan cik, saya bukan nak minta duit, saya nak beli tudung. Barulah dia layan. Jadi nak jadi orang OKU yang boleh bersaing dengan orang-orang normal, memang kita kena ada hati yang besar. Jadi bila orang pandang kurang dekat kita, kita kena tunjukkan kelebihan kita. Bila orang pandang kita ni macam tak boleh buat apa-apa, waktu tu lah kita kena tunjukkan yang kita sebenarnya boleh buat. Saya pernah waktu tu nak masuk musical lawak superstar lah, musim pertama. Waktu tu Daniel ajak saya masuk. Lepas tu bila dah berjaya minggu pertama tu, lepas tu baru Daniel cerita sebenarnya waktu minggu pertama tu orang macam terkejut jugalah saya boleh saya tak ingat saya buat apa waktu tu, tapi ada benda yang saya bagi kejutan pada penonton lah waktu tu yang diorang tak sangka saya boleh buat lah. Jadi bila kita nak bincang untuk minggu kedua, waktu tu baru Daniel cerita sebenarnya waktu sebelum nak masuk tu ramai, ada juga 2-3 orang pelawak ni dia kata janganlah bawa Azmi tu, nanti kau susah atas pentas, nanti kau nak berkarya susah lah kan, nak buat ni tak boleh. Jadi bila saya dengar ayat tu, saya memang terus kata, ni tak boleh jadi ni. Aku kena tunjukkan lagi apa yang aku boleh buat tu. Yang bila dekat musical lawak tu, kalau ada tengok saya bawa motor lah, saya bawa basikal ada. Jadi saya nak tunjukkan yang diorang takut bila saya turun tangga tu, saya turun sendiri. Kita tak pakai tongkat, tak pakai apa, tapi kita dah hafal tempat tu. Kita tahu tanda-tanda yang kita cari sendiri dan kita ingat tanda tu, ni nak sampai tangga. Jadi kita turun tangga. Tapi pihak production pun waktu tu macam takut nak bagi kita buat benda tu lah. Tapi saya berkeras, saya buat juga sebab saya nak tunjuk kepada masyarakat yang orang OKU ni kita bukan lemah. Kita tak kurang upaya dari sesuatu sudut je lah. Bukan semua benda kan. Jadi apa yang kita boleh buat, insya-Allah kita boleh buat. Kita kurang upaya, tak nampak bukan bermakna kita tak boleh membaca. Kita tak nampak bukan bermakna kita tak boleh berjalan sendiri, uruskan diri sendiri. Tapi kita cuma tak boleh melihat je. Tapi tak boleh melihat, kita boleh membaca gunakan handphone, gunakan braille. Jadi insya-Allah kita boleh buat, tapi dengan cara kita sendiri. Jadi macam itulah. Yang lain negatif-negatif saya tak ingat. Saya tak mudah untuk saya mudah untuk lupakan benda-benda yang saya rasa macam buat saya kecil hati apa semua, sebab saya akan anggap itu sebagai cabaran untuk saya lebih berjaya lah, macam itulah. Okay, baik. Terima kasih Encik Azmi atas jawapan yang cukup padat itu tadi. Baguslah, kiranya Encik Azmi ni sentiasa think positif lah kan, dan tak ambil benda-benda yang negatif tu. Tapi bagus juga sebenarnya. Dia membersihkan hati kita dari bersangka buruk pada orang lain kan. Okay, baik. Kita mungkin boleh ajukan soalan seterusnya pada malam ini. Soalan yang kedua. Dah ada ke? Okay, baik, saya baca dekat live Facebook je lah ya. Okay, dah ada dah. Okay, daripada saudari Nurul Azianti. Saya rasa kagum dengan cara didikan Puan Azrin dan kesungguhan adik Aisyah dalam belajar Quran. Jadi, kalau tak keberatan, boleh ke saya nak adik Aisyah memperdengarkan berapa potongan ayat Quran? Terima kasih. Ada permintaan daripada penonton live Facebook kita ni nak dengar adik Aisyah mengaji. Boleh Puan Azrin? Boleh. Boleh. Okey, silakan adik Aisyah. Saya ingat Cik Azmi dulu tadi. Kena. Ni nak minta dengar adik Aisyah dulu ni. Oh, Cik Azmi kita bagi chance belakang-belakang sikit. baik.
Kelas kelas kita terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Tak cukup lah. Tak masuk, tak cukup. Sadaqallahul Azim. Okey, ada Aisyah. Saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Okey. Ada Aisyah belajar taranum kat mana? Dengan siapa? Mula-mula dekat mak. Lepas tu belajar dekat ustaz dekat sekolah. Tapi ustaz tu Oh, ya ke? lepas tu mak Oh. bayar ustazah yang Johan Perlis tu dia kan buat kelas. Masa tu masuk kelas tu. Masya Allah. Kiranya Puan Azrin pun pandai taranum lah ya? Ibunya Saya pandai pernah jugalah. Tapi bukan Pernah lah masuk kelas. bukan calang-calang ya. Masya Allah. Hebat adik Aisyah ya. Ha, kita dengar pun pandai. Taranum apa tadi adik Aisyah? Bayati. Bayati. Okey. Apa adik Aisyah dah belajar berapa taranum dah? Dah habis ke? Belum. Belum. Baru belajar taranum apa? Kita dengan Bayati. Tapi kita tak habis lagi. Oh, baru sampai harkat berapa? Harkat 3. Harkat 3. Ada satu lagi harkat tu kan? Okey, baik. Masya Allah, terima kasih Adik Aisyah atas bacaan yang sangat-sangat baik itu tadi. Jadi bacaan Adik Aisyah sebenarnya tadi buatkan saya macam terfikirlah sekejap. Kalaulah insan istimewa seperti Adik Aisyah boleh membaca Al-Quran dengan sangat-sangat baik, apa lagi alasan bagi insan yang sempurna anggotanya seperti kita untuk tidak mempelajari dan tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Sama-sama kita fikirkan. Semoga apa yang kita lihat hari ini, semoga apa yang kita dengar hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran kepada diri kita dan memanfaatkan anugerah yang Allah berikan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Baiklah. Jadi mungkin kita boleh teruskan ke soalan yang seterusnya. Lepas ni kita nak dengar pula Encik Azmi taranum, boleh Okey. Baik, soalan yang seterusnya daripada saudari Syakira Zaini. Dari kacamata seorang ibu, mungkin Puan Azrin boleh kongsikan apakah cabaran yang membezakan cara penjagaan anak OKU
dengan kanak-kanak yang biasa supaya dapat membuka mata masyarakat agar mereka tidak menghukum dan mencemooh golongan yang sungguh istimewa ini. Silakan Puan Azrin. Baik, terima kasih kepada saudari Syakira Zaini, bakal ustazah ya. Baik, untuk soalan ini, cabaran untuk jaga anak OKU, saya tak nampak itu satu cabaran yang besar sebabnya mungkin dah terbiasa daripada dia kecil, jadi apa yang kakak dia boleh buat, apa yang adik dia boleh buat, dia kena buat. Jadi macam contohlah, Aisyah ni kalau kata saya tinggalkan dia, saya pergi ke lab untuk buat saya punya eksperimen, pengajian saya, dia akan masak sendiri nasi. Jadi memang saya dah ajar kat dia macam mana dia kena masak nasi sendiri. Kalau tak, Aisyah tak makan. Kalau Aisyah tak masak. Jadi dia boleh pakai air fryer dia sendiri. Air fryer pun saya beli yang jenis ada butang-butang tu. Jangan beli yang jenis elektronik. Jadi dia boleh pusing dan agak okey di sini kedudukan, contoh dah bagi tahu kat dia di sini kedudukan untuk 30 minit, di sini 20 minit berdasarkan butang-butang tadi. Jadi dia boleh pusing. Air fryer, jadi apa-apa yang nak goreng ke, tadi dia baru Aisyah masak apa tadi? Telur. Okey, dia baru masak telur tadi dalam microwave. Jadi saya pun pesan kat dia microwave tu saya beli satu kertas yang kertas untuk stiker di MAB. Kemudian typekan dalam huruf braille berapa saat, lekatkan di microwave, jadi dia boleh tekan microwave tu. Di pressure cooker pun dah lekat benda tu, jadi dia boleh tekan apa yang dia nak masak dalam tu. Jadi itu dari segi dia sendirilah untuk sustainable diri dia sendiri, apa untuk kemahiran diri dia sendiri lah untuk kehidupan dia kan. Lepas tu kami juga memang kalau kata pergi, kami ada kebun yang mana memang sentiasa bawa Aisyah pergi ke situ. Kalau kata ada masak dapur api, Aisyah boleh masak, dia boleh tiup api itu dengan pakai corong kan yang biasa kalau pernah try dapur kayu kena tiup untuk hidupkan api tu. Jadi kalau debu-debu kena ke muka dia pun dia tak perasan, dia tak kisah dia comot ke tak, tapi api hidup. Dia rasa panas, Maggi dia boleh masak. Okay, jadi sama, dia tetap kena buat kerja sama macam mana kakak dia, adik-adik dia kena buat. Lepas makan dia kena basuh pinggan sendiri, dia nak pergi mana-mana dia kena bersiap sendiri, kena semuanya dia kena buat sendirilah juga. Jadi saya tak rasa sangat perbezaan antara dia dengan anak-anak yang lain. Macam Cik Azmi kata tadi, yang tak nampaknya cuma mata. Yang lainnya alhamdulillah semua sihat, elok, boleh berjalan, boleh berfikir dengan baik. Jadi memang tak membezakanlah dia dengan adik dan kakak dia. Dia kena buat semua benda. Ada satu peristiwa yang mana daerah nak hantar pengangkap untuk kem anak-anak khas pengangkap PPKI, pengangkap Selangor. Jadi masa tu timbul ada tentangan sikit lah untuk hantar OKU penglihatan, sebab kebiasaan dia orang akan hantar sama ada anak-anak yang autism macam tu. Jadi Cikgu Aisyah ambil satu inisiatif yang berani. Dia kata kita bawa Aisyah. Cikgu Ros pun ada tu online, saya nampak di sini di FB. Okay, jadi Cikgu Ros ni ambil satu inisiatif. Dia kata saya nak bawa Aisyah pergi. Jadi bila pergi ke sana, banyaklah aktiviti yang orang jangkakan OKU penglihatan tak mampu buat. Antaranya dia orang kena masuk dalam satu kolam, ada kena cari ikan, tangkap ikan dalam bendang, dalam selut lah kan. Jadi Aisyah ni bila masuk dia tak rasa, dia tak nampak, jadi dia tak rasa lah. Dia cuma rasa ikan aja yang dia boleh tangkap kan. Dia tak nampak kotor selut tu macam mana. Jadi dia boleh tangkap banyak ikan. Sedangkan anak-anak yang PPKI lain geli tengok selut. Situ jadi satu kelebihan kepada dia sebab dia boleh buat benda sebab dia tak melihat. Jadi dia boleh buat physical activity, dia boleh buat. Jadi akhirnya dia mendapat pengangkat terbaik untuk Selangor pada tahun tersebut kerana dia boleh buat banyaklah perkara yang boleh dibuat pada masa tu. Ya Syah. Apa lagi? Saya rasa untuk jadi yang itu membuka mata PPD Jabatan Pendidikan Selangor pada masa itu bahawa perkhemahan pengangkap boleh disertai oleh OKU penglihatan sebenarnya. Saya harap jawapan tadi menjawab soalan kepada saudari yang bertanya tadi.
Baik, terima kasih Puan Azrin. Jadi apa-apa point dia sama juga macam Encik Azmi tadi. Kita sebenarnya kena lihat dari sudut positif sebenarnya. Kadang-kadang benda yang mustahil kita tengok anak-anak yang OKU ni tak boleh buat, sebenarnya dia orang lebih hebat daripada kita sebenarnya kan. Okey. Kita teruskan lagi, ada masa sikit lagi untuk soalan yang seterusnya. Okey, baik. Sekejap, saya macam nampak Dr. Azam Ratsti bertanya. Okey, untuk makluman hadirin sekalian, Dr. Azam ni merupakan pensyarah kami bagi subjek Braille yang kami ambil pada semester ni. Dan merangkap kepada penasihat program forum yang sedang berlangsung sekarang. Ada permintaan daripada Dr. Azam ya. Saya bacakan sikit. Encik Azmi, saya dimaklumkan bahawa para guru di Princess Elizabeth School bahawa para pelajar didedahkan juga untuk belajar bertaranum dan berzanji. Mohon cara pembelajarannya terutamanya dari sudut bahan bantu pelajar. Adakah bahannya dalam bentuk braille? Dan kalau sudi, mohon kongsikan sedikit seni taranum atau maulid dengan kami. Dah soalan yang saya nak tadi. Okey, silakan Encik Azmi. Okay. Saya jujurnya saya dah tinggal lama taranum, jadi saya macam dah tak dapat lah rasanya bertaranum kan. Yelah, dah lama sangat lah. Lepas tu dah kalau dari segi suara tu dah banyak dengan lagu-lagu pop lah, lagu-lagu yang kita biasa bekerja kan. Jadi jujurnya taranum tu memang dah keras sangat lah. Sebab saya ingat hari tu saya ada join ngaji on the go dekat TV Al-Hijrah dengan Ustazah Aisyah tu. Memang keras dah saya punya tengok tu. Jadi taranum tu memang segan lah. Saya segan dengan adik Aisyah tadi kan. Bila dengar dia bertaranum tadi, teringat sama kecil-kecil dulu. Jadi kalau di zaman sekolah dulu memang ada braille. Kalau kata Al-Quran braille memang ada lah. Dan berzanji braille pun memang ada. Jadi untuk belajar taranum tu zaman saya dekat sekolah saya waktu tu tak ada ustaz yang pandai betul-betul tentang taranum yang mengajar saya lah. Jadi dia orang banyak panggil ustaz daripada luar untuk sebab taranum suara kan. Jadi ustaz tu baca, kita dengar, kita ikut. Macam tu je lah. Dari segi taranum, dari segi tajwid memang ustaz-ustaz dekat Princess Elizabeth tu boleh ajar lah, dia orang ajar. Tapi bila kita nak masukkan dalam taranum tu kadang-kadang adalah yang terpanjang lah, terpendek lah. Fokus dekat taranum sampai tajwid pun terlari kan. Jadi yang tu yang agak mencabar lah. Jadi untuk alat bantuan tu macam tu lah. Kita ada Quran Braille ada, Quran Braille ada, kita punya untuk belajar taranum pun kita cuma dengar dan kita ikut je lah. Jadi kita minta ustaz tu rekod kan, kita bawa balik, kita dengar, kita tiru, macam tu je lah. Untuk bertaranum malah segan lah pula saya. Nantilah saya buat video lah. Mana tahu buat video. Kami nak dengar live. Kalau macam tu saya buat sikit, lepas tu Encik Azmi follow, boleh? Tak apalah. Tak apalah. Alah, awal-awal lagi dah tolak. Ni adik Aisyah dah buat tadi. Ni cabaran untuk Cik Azmi pula lah ni. Itu yang segan tu, adik Aisyah hebat lah. Sikit je. Biasa Cik Azmi baca murotal ke secara macam dalam bacaan dalam solat tu ke, ataupun secara mujawab yang lambat-lambat tu? Sekarang banyak murotal je lah kan, sebab murotal dah jadi imam je lah. Jadi nak bertaranum macam musabakah tu tak dapat dah lah. Oh, tapi dulu pernah lah. Pernah lah zaman sekolah dulu kan. Tapi dah lama sangat ni kan. Zaman sekolah. Kiranya dah habis belajar lah 7 lagu tu. Tak juga. Sebab waktu kita masuk pertandingan tu, kita ikut lagu yang ustaz ajar je. Jadi saya tak sempat belajar macam mana bayati, sika, macam mana hijaz semua kan. Jadi saya cuma baca ayat tu, tiru dan lagukan sampai habis ayat yang sepatutnya yang kita dah pilih tu lah. Macam tu je. Jadi saya tak pernah betul-betul masuk kelas taranum. Jadi saya tak tahu macam mana tingkatan, macam bayati ada berapa tingkatan dia punya tu kan. Jawab tu lah. Yang tu saya tak pernah betul-betul belajar lah.
Ya Allah, kenapa aku ni? Kenapa aku? Dah dengar. Minta maaf sangat. Ganggu pula ya. Minta maaf. Dah boleh dengar ke suara saya? Boleh tak? Okey. Cik Azmi, betul ni tak nak belanja sikit? Oh, sanggut-sanggut lagi? Okey dah. Okey dah. Cik Azmi betul tak nak belanja sikit je? Tak nak, malu lah. Bukan senang nak dengar live ni. Okey, kalau bukan Taranum, kita bagi Cik Azmi nyanyi sikit lah. Kami nak dengar juga live. Sikit je. Boleh? InsyaAllah boleh. Jadi memang bidang saya lah. Okey, silakan. Tuhan, segalanya telah Engkau tentukan. Terangi saja hatiku, maafku selalu terlupa, mensyukuri semuanya. Oh, sampai situ je. Ingat nak tarik lagi sekali. Okey, baik, terima kasih Encik Azmi atas persembahan yang cukup hebat. Walaupun sikit je Encik Azmi belanja tadi, tapi yang sikit tu lah buat kita rasa macam terpukau kan. Masya Allah, untung kami dapat dengar live suara emas Encik Azmi ni. Okey, baiklah. Nampaknya masa telah pun mencemburui kita. Sebenarnya kalau boleh saya nak bacakan lagi beberapa soalan yang ada di ruangan live Facebook kita ni, tapi apakan daya masa tidak mengizinkan. Tapi tidak mengapa, insya-Allah mungkin ada rezeki di lain masa kita dapat bersama-sama lagi untuk merungkaikan topik ini dengan lebih lanjut, dan mungkin kita boleh suruh Encik Azmi Taranum pula lain kali kan. Okey, sebelum kita bersurai bersama panel yang cukup saya kagumi, saya ambil peluang untuk bertanya kepada Encik Azmi dan juga Puan Azrin. Ini soalan yang terakhir ni, betul-betul last. Suka mengharapkan daripada para panel, umumnya kepada mahasiswa dan mahasiswi USIM, lebih-lebih lagi yang berada dalam bidang pengajian Islam, pengajian Quran dan Sunnah. Apakah sumbangan yang kami boleh berikan secara spesifik yang para panel harapkan daripada mahasiswa dan mahasiswi yang berlatar belakangkan seperti kami untuk disumbangkan kepada golongan OKU di luar sana? Kita mulakan dengan Cik Azmi dulu. Dipersilakan. Saya pun tak tahu Saya cuma berharap sangat apa saja yang dilakukan oleh adik-adik saya dari fakulti Quran dan Sunnah ni akan dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Taala lah, sebab usaha dalam membantu golongan OKU untuk mendalami agama Islam ni bagi saya sangat baik, dan yalah yang beri kehidupan kita ni Allah, yang beri kita jadi OKU pun Allah, dan kita akan kembali pun pada dia juga. Jadi sebagai seorang OKU, bagi saya mendalami ilmu agama tu tak ada apa masalah. Maksudnya tak ada sebab untuk kita tak mendalami ilmu agama. Jadi kita mesti kena mendalami ilmu agama, dan memang bila ada golongan-golongan yang seperti ialah fakulti Al-Quran dan Sunnah ni sangat membantu dan sangat mendorong orang-orang OKU untuk lebih mendalami ilmu agama lah. Jadi untuk kejar dunia ni mungkin kita ada masalah kan, nak jadi ini mungkin ada je keterbatasan dia, tapi bagi saya untuk mendalami ilmu agama insya-Allah tak ada masalah. Jadi saya berdoa semoga apa yang dilakukan oleh kalian semua akan mendapat pahala dan dihitung sebagai amal soleh lah. Jadi untuk kalau tanya apa yang boleh dilakukan, saya pun tak berapa pasti. Mungkin kalau dapat dirujuk pada pihak-pihak persatuan Islam kan, orang buta Islam tu, mungkin diorang lebih tahulah, sebab diorang yang betul-betul mengkaji apa yang patut ditambah baik untuk membantu orang-orang OKU terutamanya penglihatan lah. Jadi saya sendiri bila dengar perkongsian daripada Puan Azrin tadi macam kagumnya, sebab Puan Azrin sendiri berkorban kan untuk berhenti kerja dan belajar Braille, cari tahu apa yang sepatutnya, macam sediakan ajar Aisyah macam mana masak nasi, macam mana gunakan air fryer. Jadi saya rasa usaha-usaha yang tu
sangat hebat. Jujurnya mak ayah saya tak tahu tentang urusan tu lah. Jadi saya banyak belajar di asrama, sebab kita duduk di kampung, kita tak ada pendedahan macam tu kan. Jadi saya masuk sekolah pendidikan khas pun lambat. Jadi bila dengar perkongsian daripada Puan Nazrin tadi, saya rasa macam kalaulah memang setiap ibu bapa dekat Malaysia ni ada pemikiran yang macam tu, insya-Allah golongan OKU ni akan mudah untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada Fakulti Al-Quran dan Sunnah yang sanggup tak segan silulah untuk berada dalam fakulti ini untuk membantu orang-orang OKU, terutamanya penglihatan, untuk mendalami ilmu agama. Okey, baik. Terima kasih Encik Azmi atas harapan dan pesanan yang amat bermakna itu tadi. Jadi kemudian kita sedikit harapan daripada Puan Nazrin, dipersilakan. Baik, harapan saya nak share satu cerita. Saya pernah ke USIM pada tahun 2013 apabila USIM menganjurkan program Syakna OKU. Pada masa tu saya minta 2-3 orang pelajar di situ untuk tolong ajarkan anak saya Braille, Quran Braille, sama ada mereka sanggup untuk datang ke Bangi atau saya bawa anak saya ke Nilai untuk belajar Al-Quran Braille. Tapi masa itu jawapan yang saya terima adalah mereka tak yakin untuk nak ajar. Jadi ada rasa-rasa takut lagi kan di kalangan para pelajar yang mungkin pada masa tu mereka rasa mereka tak begitu mahir Al-Quran Braille. Sedangkan sebenarnya anak saya sepatah pun tak tahu lagi perkataan Quran Braille. Jadi mereka sebenarnya memang boleh jadi guru pada anak saya. Jadi mungkin di situ mungkin boleh diadakan sedikit penambahbaikan dengan wujudkan rasa keyakinan diri dalam kalangan pelajar-pelajar Al-Quran dan Sunnah yang mana sebenarnya mereka mempunyai pengetahuan, mereka mempunyai ilmu yang dianugerahkan oleh Allah untuk mengajar anak-anak berkeperluan istimewa ini. Okey, iaitu yang saranan saya yang pertama. Saranan saya yang kedua iaitu mungkin boleh mengadakan program SCR ke PDK Permata Brickville, yang ini merupakan pusat di mana anak-anak yang mempunyai masalah penglihatan bermula untuk terapi pertama mereka sejak daripada umur 1 tahun sehingga 5 tahun atau sehingga ke 7 tahun. Jadi mungkin lawatan di situ boleh lebih berfokus kepada pendidikan awal kanak-kanak di dalam Al-Quran Braille. Jadi mungkin boleh adakan lawatan ke sanalah PDK Permata yang beralamat di bangunan Malaysian Association Blind Malaysia MAB di Brickville. Jadi dan saya percaya juga Fakulti Al-Quran Sunnah USIM ini adalah satu fakulti yang mana Al-Quran banyak dibaca, banyak sangat terdengar kalau saya rasa bercahayanya Malaysia itu kerana baca Quran itu, maka USIM Fakulti Quran Sunnah ini antara satu fakulti yang kita boleh lihat dari langit bercahaya. Sebab terlalu ramai yang membaca Al-Quran, ramai yang membaca Sunnah. Jadi mungkin boleh bawa anak-anak, ibu bapa, keluarga yang mempunyai anak OKU penglihatan masuk ke tempat yang kita kata syurga dunia di situ, untuk anak-anak syurga ini untuk berada bersama-sama kalian di sana, berada bersama-sama ayat-ayat Quran. Saya share satu lagi perkara yang mana masa Aisyah dibuang mata dia dulu, masa tu MH370 jatuh, jadi pada hari yang sama juga Aisyah dibuang mata. Saya risau nak bagi tahu macam mana dekat Aisyah mata dia dah buang. Jadi dia tidur hampir 24 jam selepas mata dia dibuang. Bila dia terjaga, dia kata kat saya, "Mak, mata Aisyah dah sampai syurga kan?" Saya tarik nafas lega. Sebab saya tak perlu explain apa-apa. Anak saya yang umur 3 tahun tadi dah tahu tentang mata dia dah dibawa ke syurga. Jadi di situ saya sedar bahawa OKU penglihatan ini semua, termasuk Encik Azmi dan yang lain-lain, mata mereka telah ada di syurga. Sebahagian badan mereka itu ada di sana, tinggal mereka saja lagi untuk melangkah kaki ke sana. Jadi kita sebagai masyarakat, kita kena tarik tangan diorang sama-sama. Kita kena masuk sama dengan diorang. Jadi
untuk adik-adik, anak-anak di Fakulti Al-Quran dan Sunnah, marilah kita tolong, sama-sama kita tarik kaki tangan dia orang untuk tarik kita masuk ke syurga insya-Allah. Dan saya akhiri dengan firman Allah, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, ilmu itu apabila diamal ibarat pohon yang berbuah. Jadi mungkin ilmu yang ada pada anak-anak, adik-adik di Fakulti Al-Quran Sunnah boleh disebarkan dengan lebih meluas lagi kepada anak-anak berkeperluan khas OKU penglihatan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Azrin. Demikianlah pandangan-pandangan dan harapan daripada panel jemputan kita pada kali ini. Semoga kita khususnya pelajar pengajian Quran dan Sunnah dapat memanfaatkan pesanan yang diberikan oleh Encik Azmi dan juga Puan Azrin sebentar tadi. Jadi sedar tak sedar kita dah sampai di penghujung program rupanya. Dengan ini majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada panel kita Encik Azmi Saad dan juga Puan Azrin Junaida atas kesudian bersama dengan kita pada malam ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada adik Aisyah atas bacaan yang cukup hebat tadi. Semoga segala input dan maklumat yang diperoleh dalam sesi bual bicara realiti kehidupan beragama OKU penglihatan, caknakah kita mampu memberikan kesedaran kepada kita semua untuk menjadi individu yang lebih cakna dan lebih prihatin terutama kepada komuniti orang kurang upaya. Terima kasih Encik Azmi dan Puan Azrin. Semoga berjumpa lagi di lain masa insya-Allah. Terima kasih. Dengan ini tamatlah sesi bual bicara pada malam ini. Baiklah, sebelum saya menyerahkan platform ini kepada rakan pengacara majlis saya kembali, dengan ini saya juga berbesar hati ingin memohon kemaafan. Banyak hal yang jadi tadi saya terkeluar lah, apalah kan. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton di live Facebook SQSU SIM kerana sudi memberikan kerjasama yang sangat baik dan meluangkan masa serta tumpuan dari awal sehingga akhir program. Saya ingin memohon kemaafan atas segala kekurangan dan itu sahaja daripada saya, Nadrah Marzuki, moderator anda untuk malam ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Jutaan terima kasih kepada para panel dan moderator atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi. Semoga perkongsian yang disampaikan dapat memberi kesan dan kesedaran kepada kita untuk menjadi insan yang cakna dan prihatin terhadap golongan OKU. Sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, saya ada sedikit informasi kepada penonton semua bagi sesiapa yang ingin menyumbang untuk kempen infak Quran, bolehlah salurkan di akaun bank yang tertera di bawah. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, setelah berakhir sesi forum sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Encik Azmi Saad dan Puan Azrin Junaida atas kesudian hadir pada malam ini. Kehadiran anda berdua pada malam ini terbukti menambahkan lagi semangat para penonton dan seluruh jiwa dalam menyantuni golongan OKU. Saya mewakili pihak penganjur ingin memohon sejuta kemaafan sekiranya mempunyai kekurangan dan keterlanjuran kata sepanjang program ini berlangsung. Sebelum itu, diminta kepada dua orang panel kita untuk masuk ke ruangan Google Meet selepas tamat siaran ini untuk sesi bergambar. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.